Assalamualaikum, saya dan rakan saya Nur Haslinda akan membentangkan mengenai hasil SPSS data yang telah kami lakukan. Sebelum menerangkan dengan lebih lanjut, SPSS ialah satu sistem perincian yang digunakan untuk menganalisis data di mana ia dapat memberi kemudahan dalam menganalisis data agar menjadi lebih tersusun dan sistematik. Antara kegunaan SPSS ialah menyimpan data daripada hasil kajian yang telah dilakukan. Selain itu, kegunaan SPSS juga adalah untuk menganalisis data. Dapatan daripada hasil kajian dari soal selidik yang dijalankan, data mudah untuk dianalisis sama ada dari kualitatif ataupun kuantitatif dan melalui penggunaan akses SPSS. Data dapat dihuraikan dengan lebih terperinci. Dalam variable view, kolom pertama yang akan kita lihat adalah nama. Nama harus ditulis dengan unik. Tidak terlalu panjang namun mudah untuk difahami. Seperti contoh latihan yang telah dilakukan, bagi soalan 1, bahagian A, Q1, iaitu bahagian A, question 1. Dengan menggunakan nama yang unik, data view akan lebih tersusun dan kemas. Selain itu, jenis. Terdapat beberapa jenis dalam variable view, namun yang sering digunakan adalah numeric dan string. Berikut merupakan contoh latihan SPSS yang telah dilakukan, di mana jenis numerik digunakan untuk memudahkan pengiraan data, manakala string pula digunakan untuk mengisi data yang mempunyai karakter yang lebih banyak. Seterusnya adalah wave. Wave adalah bilangan digit yang dipaparkan untuk nilai berangka, iaitu numerik, ataupun panjang pemboleh ubah rentetan, iaitu string. Kebiasaannya, string mempunyai width yang lebih banyak, iaitu yang lebih besar daripada numerik. Untuk memudahkan data dimasukkan mengikut kesesuaian dan kebolehpadatan sesuatu teks yang lebih panjang daripada numerik. Berikut adalah contoh data yang telah dimasukkan ke dalam SPSS di mana string lebih besar ataupun lebih tinggi daripada numerik. Width untuk string kebiasaannya adalah untuk memudahkan seseorang untuk memasukkan data ataupun teks yang lebih panjang. Contohnya soalan A7 iaitu string 25 di mana pekerjaan utama. Kebiasaannya mungkin pekerjaan utama adalah data yang akan dimasukkan adalah lebih panjang dan untuk soalan tersebut adalah sesuai digunakan string. Manakala untuk A, question 8 pula sesuai untuk digunakan numerik, iaitu di mana width dia lebih kecil dan lebih minimum berbanding string kerana numerik merupakan sesuatu kaedah untuk memudahkan bilangan dan pengiraan dilakukan. Seterusnya adalah label. Label di mana bahagian ini perlu diisi dalam bentuk teks bagi menerangkan soalan-soalan berdasarkan soalan dalam borang soal selidik. Berikut merupakan contoh latihan yang telah diberikan dan telah diisi, iaitu data diisi dalam bahagian label adalah ditulis dalam lengkap. Untuk menerangkan dengan lebih lanjut mengenai soalan dalam borang soal selidik. Value pula adalah bahagian di mana merekodkan pemboleh ubah secara berangka. Kebiasaannya akan digunakan jika soalan tersebut berbentuk numerik. Berikut merupakan contoh data yang telah dimasukkan ke dalam value SPSS, iaitu di mana pemboleh ubah menentukan nilai teks yang dikaitkan dengan nilai numerik tertentu. Seterusnya ialah measure. Measure adalah jenis pengukur ataupun ukuran yang digunakan untuk menentukan data yang telah dimasukkan. Di dalam latihan yang telah diberi, terdapat 3 jenis measure yang telah digunakan, iaitu nominal, ordinal dan juga skala Likert. Bagi variable nominal, ia adalah type variable yang mana menunjukkan sesuatu nilai numerik sebagai label daripada variable tersebut. Variable nominal tidak digunakan untuk perhitungan dalam
matematik seperti pengurangan ataupun perjumlahan dan sebagainya. Sebaliknya, variabel jenis ini digunakan untuk menghitung kebanyakan data yang telah dimasukkan. Berikut adalah latihan yang telah diberikan dan data yang telah dimasukkan seperti measure nominal iaitu jenis rumah dan lain-lain, dan tapak rumah itu pemilikan, dan juga contoh lain seperti status hak pemilikan tanah dan lain-lain. Bagi variabel ordinal pula, variabel ordinal merupakan variabel yang disebut sebagai ranking data ataupun data yang berperingkat. Dalam bentuk ordinal level dikategorikan berdasarkan kuantiti dan juga kualiti. Seperti contoh data yang telah dimasukkan, ordinal data digunakan jika nilai adalah secara berperingkat. Seperti contoh C question 7, iaitu measure dia adalah ordinal, di mana dia punya label adalah bekalan air, di mana data tersebut mengukur berapa bilangan penduduk yang memiliki bekalan air seperti yang dinyatakan dalam soalan. Skala variable adalah type variable yang mana digunakan untuk melakukan pengiraan data terhadap variabel angka seperti mengira nilai statik deskriptif. Daripada contoh slide tersebut, daripada data yang telah dimasukkan, seperti soalan C question 6A dan C question 6B, di mana measure adalah menggunakan skala, iaitu bagi keluasan sesuatu tapak tanah yang dinyatakan dalam soalan. Keluasan yang diukur dalam bentuk ekar ataupun sebagainya. Kesimpulannya, SPSS sering digunakan sebagai software ataupun alat untuk memproses dan menganalisis sesuatu data. Terdapat dua jenis data yang dapat digunakan dalam SPSS seperti kualitatif dan juga kuantitatif. Bagi data kualitatif, data digunakan dan dinyatakan bukan dalam bentuk berangka, contohnya seperti jantina. Manakala kuantitatif pula, data dinyatakan dalam SPSS adalah dalam bentuk angka, seperti ketinggian ataupun umur seseorang. Oleh itu, dengan menggunakan SPSS, data yang dimasukkan dapat dianalisis dengan mudah dan juga kiraan angka dalam SPSS juga akan mudah untuk dilakukan. Berikut merupakan lampiran daripada data yang telah kami masukkan ke dalam SPSS. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.